dia sebenarnya pendedahan berkenaan dengan Abdul Hamim ni pendedahan berkenaan dengan si Akal Long Tiger ni memang dibuat dah lama dah. Ada seorang lelaki ni dia memang buat, dan dia banyak menyalurkan maklumat kepada jebat jebat derhaka yang sekarang ni dalam lokap. So dialah yang korek, dialah yang banyak digging, dialah yang banyak mengeluarkan tentang Abdul Hamim ni. Kenapa dia buat begitu? Kini kita telefon dia, kita tanya dia, biar dia yang jawab. Kejap saya telefon dia. Saya telefon dia kejap Saya telefon dia. Mana nombor telefon dia ni? Kejap guys Okey. Rimba. Utusan Rimba. Dia ada page dia, Utusan Rimba. Okey, kejap. Hello. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bro? Baik, sihat alhamdulillah. Okey bro, ni saya tengah bersiaran langsung ni. Jadi itulah, seperti mana yang saya tahu, awak ni banyaklah yang memberikan maklumat berkenaan dengan Abdul Hamim Akal Long Tiger, yang mana merupakan samseng tek kucing ni. Jadi dalam live ni aku minta kalau boleh kau ceritakan sikit apa sebenarnya yang membuatkan kau ni beria sangat nak dedahkan pasal Abdul Hamim ni. Okey Abang Azri, apapun Assalamualaikum semua kepada follower Abang Azri. Rasa bangga juga pada Abang Azri bagi laluan untuk saya cakap. Alhamdulillah. Pertama sekali saya nak betulkan sikit. Tadi saya dengar live Abang Azri berkenaan dengan saya bagi maklumat dengan Jebat. Untuk pengetahuan semua, saya memang tak pernah berhubung langsung dengan Jebat. Maknanya saya tak pernah berhubung, tak pernah kenal, ataupun saya bukan daripada tim Jebat ataupun tim mana-mana. Saya keluar atas dasar saya seorang diri. Dan maklumat yang saya dapat dekat saya ni adalah maklumat daripada pihak keluarga sebelah Long Tiger sendiri. Dia bagi sahabat-sahabat dia juga, dia bagi dekat yang informan saya. Maknanya daripada Bukit Gambir juga maklumat ni, bukan daripada Jebat ataupun daripada siapa. Dia sampaikan dekat saya. Dan saya rasa bila saya cek balik dia punya dokumen, lepas tu saya compare dengan maklumat-maklumat daripada netizen, jadi saya rasa benda ni perlu satu penjelasan. Jadi bila saya ambil keputusan, saya fikir masak-masak, dan saya tahu masa saya dedahkan maklumat ni, saya minta penjelasan kepada Abdul Hamim ni. Abdul Hamim ni nama dia tengah meningkat, tengah dipuja. Jadi saya rasa kalau saya dedahkan ni memang masalah saya sedang. Lepas tu saya fikir-fikir, saya rasa perlulah dedahkan jugalah. Tak apalah, pasal kita fikir ramai sangat orang Melayu kita, dan saya rasa betul-betul yakin yang Abdul Hamim ni bukan daripada bangsa Melayu kita. Jadi saya tak seronok tengok. Dan saya di dalam jemaah pun saya ada bersama dengan jemaah, dan saya bukan baru dalam jemaah. Jadi saya rasa benda ni perlu diperbetulkan. Dan untuk pertama kali saya live malam tu menggunakan satu poin saja, saya persoalkan identiti dia. Maksudnya saya stay je dengan satu poin untuk saya minta dia bagi penjelasan identiti dia. Jadi live yang pertama pun sama, live yang kedua pun sama, ketiga pun sama sampai ke hari ni. Maknanya saya punya permintaan tu individu atas diri saya, disebabkan saya anak Melayu dan saya berada dalam perjuangan jemaah pertubuhan di Malaysia, dan saya adalah warga negara Malaysia, dah tentunya anak Malaysia. Jadi saya berani ke depan dan mohon penjelasan daripada Long Tiger ni. Dan akhirnya setelah kita berempat pula 2-3 hari ni, sampaikan, saya pun rasa macam kita perlukan sokongan daripada sahabat-sahabat lain. Jadi saya berhubung dengan
2-3 orang sahabat, dan akhirnya saya berterima kasih banyak kepada Abang Azri kerana dia adalah killer bagi kita punya saya punya tuntutan ni. Abang Azri adalah killer, dan akhirnya hari ni kita dapat satu kebenaran lah berkenaan dengan siapa Long Tiger ni. Dan semua rakyat Malaysia semua dah buka mata dah. Bro, dalam hal ni aku rasa adalah baik juga untuk engkau bercerita tentang ialah engkau berhubung dengan keluarga yang mana telah menjadi mangsa rogol kepada Abdul Hamim akal Long Tiger ni. Jadi aku rasa perkara ni sebab ada orang cakap ini perempuan ni sengaja buat, ada yang kata wanita ni tarik report. Jadi aku yakin kau dah berhubung dengan keluarga mangsa. Boleh kau kongsikan dekat sini pasal perkara ni, sebab kita tak nak orang cakap oh ni sebenarnya nak menginaya. Kita bukan nak menginaya siapa-siapa, betul? Tapi ini perlu dijelaskan kepada netizen, kepada rakyat ni. Ya. Okey, maklumat yang kita dapat daripada penjelasan Tuan punya diri, sebab kita ada bersama-sama dengan Tuan, walaupun kita tak bincang sampai depan, tapi kita ada maklumat. Report yang 2019 tu sehingga ke hari ini, report tu adalah report yang aktif. Maksudnya bukan ditarik balik ataupun cumanya dia report tu dia stay ada, tetapi dia tidak disiasat sampai ke hari ini. Maksudnya kalau kata Long Tiger ditangkap hari ini, kita tak tahu tu siasatan pihak polis, tapi bagi pihak mangsa ni report dia adalah aktif. Maklumat yang kita dapat, report dia adalah aktif dan report dia berjalan. Itu atas siasatan polis lah untuk ambil keterangan kedua-dua pihak. Macam mana? Ada apa-apa kenyataan daripada abangnya kepada mangsa tu, bro? Kenyataan orang setakat ni, tangkapan dibuat di atas report tersebut. Jadi macam Tok Singa call semalam tu betul lah. Memang dia kata dia tak tarik report kan? Memang tarik report. Dan kita tengok pula kenyataan report polis daripada Abdul Hamim semalam. Dia hanya report kepada Tok Singa. Itu adalah satu jadi persoalan kepada kita. Dan dia menyebut dia akan menyaman Tok Singa. Kenapa dia tak sebut dia nak menyaman ataupun nak report, nak menyaman fitnah kepada mangsa report? Itu lebih kuat. Sebab Tok Singa hanya mendedahkan. Yang membuat tuduhan adalah mangsa tu. Kenapa report yang dibuat oleh Abdul Hamim ni tidak tertuju kepada mangsa tu sendiri? Betul. Itu satu benda yang jelas bagi kita tengok. Betul. Tapi yalah, sepanjang kau korek-korek ni, kita dapat tahu bahawa memang Abdul Hamim ni memang pandai bercakap, bro. Dia hebat bercakap, bro. Dia hebat. Betul. Dia mungkin ada satu talent yang dia boleh melembutkan orang, menundukkan hati orang, boleh memberi sesuatu yang sampai orang tu taat kepada dia. Dan kita tengok hari ni, sebelum ni ramai yang dia Abdul Hamim ni, dia punya taktik dia punya modus operandi dia, apa-apa yang dia buat salah, orang-orang yang dia dah tarbiyah ni akan backup dia. Itu kekuatan dia. Kalau ikut kekuatan dia, tak ada kekuatan. Dia bukan orang Melayu dan dia bukan warga negara. Dia tak ada kekuatan langsung. Tetapi talian hayat dia diberikan oleh bangsa-bangsa kita sendiri. Itulah kelemahan kita sendiri yang sebenarnya. Tapi tak tahu, bro. Tak tahu. Macam aku cakap lah, ada masa kita jadi bodoh. So aku rasa yang ikut dia ni sebab dia bodoh. Dia tak tahu siapa Abdul Hamim ni. Dia tak tahu kan. Dan aku pun dapat info mengatakan bahawa Abdul Hamim ni dia kuat untuk mengugut, seperti mana yang dia mengugut mangsa tu, bro. Ya, betul. Dan saya nak orang kata bagi satu semangat yang kuat kepada mangsa. Sebab mangsa ni dia menghadapi trauma ni, report pertama yang dibuat 2019 sampai hari ini, dia still dengan prinsip dia. Maksudnya dia, kita faham dia, maklumat yang kita dapat, dia pun diugut, dia pun macam-macam dia kena, tetapi dia still sampai ke hari ini oleh kerana doa dia. Itu salah satu kekuatan bagi kita semua sampai terbongkarnya siapa Long Tiger. Ini antara doa orang yang ternyanyi. Isteri orang, bro, Ya. Itu
itulah yang menjadi kadang-kadang kita bangsa Melayu ni kadang-kadang boleh bertindak di luar kewarasan berkenaan bila terjadinya isu yang sangat kompleks macam ni. Kadang-kadang emosi kita, kadang-kadang perbuatan kita boleh terkeluar daripada dalam besar. Tapi alhamdulillah setakat hari ni tak ada apa lagi yang kita buat dan akhirnya tertuduh ni boleh diambil oleh polis untuk siasatan. Alhamdulillah. So info terbaru sekarang ni macam mana? Info terbaru pasal dia ni? Info terbaru yang lastly saya dengar tadi, dia telah menyerah diri. Mula-mula pada petang tu polis turun cari dia dengan mangsa sendiri, dengan penduduk sendiri. Tapi dia lari. Lepas tu malam ni dia menyerah diri. Jadi bila dia dah menyerah diri tu, kita bagi siasatan penuh lah kepada PJM dan kita mohon kepada PJM untuk menyemak balik semua rekod-rekod, semua report-report yang kita buat. Sebab kalau ikutkan banyak report atas individu bernama Abdul Hamim ni. Daripada segi bukan kita nak dia daripada segi dia rogol je. Rogol tu kalau pemangsa stay report dia on, maknanya kita mohon siasat. Tetapi ada lagi report-report lain. Maknanya kita nak pihak polis membuka semua siasatan, membuka semua report. Kita tak nak satu report pun tertinggal. Pasal kalau ikut kesalahan ataupun ikut langgar peraturan, report-report yang telah dilaporkan di polis, kita berharap pihak berkuasa polis untuk ambil tindakan lah untuk report tersebut. Baik bro, cantik tu. Dan setakat hari ni macam cakap lah bro, kita bukan nak dedahkan aib tetapi aku rasa perkara paling penting kita kena ingat bahawa Abdul Hamim ni sendiri pernah dijatuhkan hukuman bersalah kerana merogol. Dan kalau ikut rekod 5 tahun penjara dan 3 sebatan. Dan tadi ada seorang yang memaklumkan kepada aku bahawa sebelum ni pun ada satu kes juga yang mana merogol, tetapi mangsa enggan membuat laporan polis sebab malu maruah keluarga. Dan kalau ikut daripada yang 26/9 ni bermakna ada 3 kes rogol. Jadi ini perkara yang serius bro. Dan mengenali warga asing ni mengenali warga asing, macam video yang viral aku pukul warga asing tu adalah kerana warga asing ni membuat gangguan seksual. Jadi ini sebenarnya signal kepada rakyat Malaysia, signal kepada orang perempuan. Ini betul kita boleh cakap cinta itu buta, tetapi berhati-hati kerana warga asing ni akan mengambil peluang, mengambil kesempatan di atas apa yang mereka ada. Dan seperti mana yang ditunjukkan oleh Abdul Halim ni dengan kes rogol yang dia ada, please orang perempuan termasuk abang-abang yang ada ni, tolong jaga adik perempuan masing-masing. Kita tak nak perkara yang orang cakap seperti mana yang berlaku pada mangsa rogol ni berulang berkali-kali. Cukup. Betul. Saya nak bagi satu lagi, saya nak nasihatkan dan saya sendiri pun akan pantau untuk family Abdul Hamim, untuk isteri dan anak dia. Kita sendiri faham yang bersalah, yang membuat onar adalah Abdul Halim, tetapi isterinya, anaknya adalah daripada darah, ada keturunan darah Melayu, isterinya Melayu. Jadi saya berharap sahabat-sahabat kita dan saya sendiri akan berhubung dengan sahabat-sahabat di luar untuk melihat keperluan mereka, makan minum mereka. Jika Abdul Halim ini ditahan dengan lama untuk siasatan ataupun dibawa ke mahkamah, dan jika dia dapati bersalah, dijatuhkan hukuman, saya minta warga Muar, warga Johor berdekatan dengan Bukit Gambir, tolong pantau, tolong tengok kebajikan isteri Abdul Hamim dan anak beliau. Semoga cukup makan pakainya, semoga tak susah, sebab mereka ini adalah daripada isteri dia adalah Melayu dan anak dia adalah anak Malaysia. Jadi kita mohon simpati pada dia. Pada dua insan ni memang tak bersalah lah. Yang bersalah betul-betul Abdul Hamim ni. Betul bro. Dan itulah dia utusan rimba. Dia berkomunikate dengan saya lah. Jadi banyaklah kita orang ni buat kerja pun boleh tahan juga kan. Ada lagi lah kan, Tok Singa lah, Jai lah, ada lah beberapa lagi individu ni. Dan bro,
kita sekali lagi nak ingatkan, bukan kita nak aibkan sesiapa, bukan kita nak jatuhkan maruah sesiapa, tidak. Tetapi apa yang kita buat ini adalah untuk kebenaran, untuk mendedahkan kepada rakyat, khususnya orang Melayu, supaya mereka berhati-hati dan beringat. Dan apa yang paling penting adalah untuk make sure kita ni orang Melayu. Ni tanah air kita. So janganlah jadi bodoh sangat, kan, taksub membabi buta, yang mana akhirnya seperti mana yang berlaku dalam kes Abdul Hamim Akal Long Tiger ni, tak sia-sia dah jadi bodoh dalam hidup kita ni. Bro, dia satu je. Saya fikir masa mula-mula, saya memikirkan yang ada tindakan berani. Saya fikir hari ni saya ada. Bila saya mati, di mana kedudukan isteri, anak, cucu, hari ni kita ada, kita boleh jaga. Kita boleh pandang, kita boleh lawan, kita boleh berhabis-habisan. Tetapi besok, bila kita mati, anak cucu kita, siapa yang nak lawan untuk kita? Kalau orang-orang macam Long Tiger ni diberi tempat, diberi kedudukan, diberi pangkat, adakah terjamin anak-anak cucu kita besok? Yang tu kena faham betul-betul. Yang tu saya berani meletakkan yang saya di depan. Saya berani buat pendedahan. Walaupun saya terima beberapa ugutan, tak ada masalah. Saya berani jalan. Sebab saya pun bukan daripada mana-mana orang ataupun tim yang besar. Saya fikir saya Melayu. Jatuhnya saya percaya kepada semangat Melayu. Jatuhnya seorang Melayu, Melayu-Melayu belakang lain akan bangkit membela. Jadi saya tak risau. Saya akan selit. Tapi Alhamdulillah, hari ini saya cukup bersyukur dan Alhamdulillah apa yang kita ceritakan tu tercapai. Baik. Okey bro, terima kasih banyak. Okay, terima kasih juga kepada netizen. Ya, sama. Terima kasih kepada netizen. Terima kasih kepada semua yang jadi belakang takbir punya fighter. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sekali. Alhamdulillah bro. Okey bro, thank you. Assalamualaikum. Okey, baik. Waalaikumsalam. Jangan lupa keep update Baik. Roger. Okey. Tu utusan rimba. Yang ini pula saya nak call kawan baik. Jebat Derhaka. Dia ni kawan baik lah. Kawan baik kepada Jebat Derhaka. Kenal. Nama dia Don. Orang panggil dia Don Jai. Dia ni sebenarnya antara yang terawal lah sebelum ni lagi dia dah bagi tahu saya pasal Abdul Hamim ni, tapi saya tak ambil pot sebab saya memang tak minat pun benda-benda macam ni. Sebab bidang saya ni politik, bercakap untuk menyedarkan orang Melayu. Tapi bila Don Jai bagi tahu dia ni Rohiyah, dia ni jual nama Melayu, dia ni ugut orang, dia ni pau orang, jadi saya rasa perlu untuk saya tampil bercakap perkara yang sebenar untuk sedarkan orang Melayu. Sebab saya sebenarnya gosip-gosip ni saya tak minat, tapi demi perjuangan orang Melayu saya kena bercakap. Ni saya call dia. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Ya. Bro, kat mana? Ada kat rumah ni bro, tengah buat kerja sikit. Ni aku tengah live ni bro. Jadi perkongsian malam ni tengah live dengan kau ni sekarang ni. Jadi bukan apa, aku nak minta engkau, yelah, sebab engkau dengan Jebat ni aku boleh kategorikan rapat engkau dengan Jebat, kan? Jadi aku tahu ada perkara yang kau berkomunikate dengan Jebat ni sebelum ni lagi, sebelum isu ni timbul 2 hari 3 hari ni berkenaan dengan Abdul Hamim Akal Long Tiger ni. Jadi aku harap kalau boleh kau kongsikan, sebab yang lain pun nak tahu apakah yang menyebabkan Long Tiger ni dengan Jebat ni betul-betul beria sangat. Dan Jebat ni antara orang yang pertama, walaupun kita tahu dia ni gila, walaupun kita tahu dia ni tak betul, merapu, kan, tapi dia orang yang terawal yang bercakap pasal Long Tiger ni. Boleh bro kongsikan? Okey bro, cerita kan macam ni. Okey, bila saya tengok Long Tiger ni beria datang nak pergi approach Jebat apa semua kan, macam yelah, kita nak tahu juga dia ni siapa. Tiba-tiba nama dia Long Tiger lah, macam something saya yang kita tengok dekat live Facebook dia asyik cabau kan. Jadi sampai satu masa kita nak tahu juga dia ni siapa, sebab dia kena respect kat orang lama ni, faham tak? Dekat dalam media sosial ni dia kena respect orang yang lama. Jadi bila dia langgar benda tu, etika dia tak ada, bercakap dengan orang pun dengan style buang hajar yang tak patut. Jadi kita cuba korek dia ni, kan, siapa dia ni yang sebenarnya. Lepas tu saya pun macam share lah dengan Jebat apa semua, bagi tahu okey ini. Lepas tu tengoklah Jebat apa yang Jebat hentak dia.
So dekat sini, yelah macam saya cakap lah, kita nakkan kebenaran, betul tak? Sejauh mana, sebab dia public figure, betul tak bro? Betul. Jadi dia kena tunjuklah kebenaran dan dia kena jawab lah persoalan-persoalan macam bro lah. Bro public figure, orang tanya bro ni apa semua tu, semua dia kena jawab dan dia kena buktikan siapa dia ni yang sebenar. Betul. So apa yang jebat cakap dengan kau bro? Jebat cakap tu je lah, dia bagi info dia, ni family dia apa ni, sini dia cerita lah pasal latar belakang si ni. Jadi dekat situ dia tak apa lah, sebab dia memang dah berentak punya jebat. Okay, cakap go on lah bro, kau dedahkan siapa dia yang sebenar dia. Pada mungkin kan. So sekarang ni jebat bila keluar bro, jebat Jebat bila keluar? Itu Allahualam bro, tak pasti lah saya bro. Sebab saya pun tak mengikuti sangat. Kita bukan apa, kita cuma nak selamatkan orang Melayu je, jangan terperdaya dengan orang luar. Itu cerita yang sebenar dia bro. Jadi bila ramai orang Melayu cium tangan dia, ramai orang Melayu sanjung dia, kan. Tapi Don, macam aku cakap ada masa kita jadi bodoh. Jadi mereka yang cium tangan dia, cium pipi dia, angkat dia, dukung dia apa semua ni, mereka ni tak kenal dia siapa Don. Kalau kau tak kenal pun, mungkin kau pun perkara yang sama juga kau buat, kan. Jadi ada masa yang bodoh. Jadi kita tak payah keluarkanlah gambar-gambar dia orang ni semua. Macam kita bincang tadilah, kesian dia orang ni semua, aib dia orang semua, kan. Cukuplah. Mana kita jaga aib. Memang betul lah macam bro cakap, kita kena jaga aib. Macam orang tak tahu, so kita kena maafkan orang. Jadi ada juga serangan-serangan peribadi ke atas saya, mengatakan saya ni pun maruah jebat apa semua. Jadi saya ni Melayu kita, supaya jangan maruah Melayu kita dipijak-pijak oleh orang asing. Betul. Saya harap lepas ni jadikan pengajaran. Betul. Semua netizen, siasat dulu siapa orang ni untuk percaya dia sebagai fan, untuk mengidolakan dia. Lepas tu baru tahu macam mana cerita dia, kan. Betul. Ini bukan nak buka aib siapa-siapa bro. Tak ada buka aib siapa-siapa. Sebab ini dia dah melanggar etika dia, dah terlalu biadab sangat cara dia bercakap, tak ada respect orang. Konon-konon macam dia seorang je kepala gangster something lah dekat Malaysia ni. Ni budak. Kita sahabat-sahabat kita ramai juga bawah tanah ni, tapi tak adalah macam tu. Betul. Sebab apa yang saya tengok, dia mula berani nak cakap pasal perlembagaan, nak cakap pasal PDRM, nak cakap pasal SPL, semua dia nak langgar lah. Pendekkan cerita dia ni, semua dia nak langgar. Ibarat kepala dia macam ada batu tau. Lepas tu dia kata dia tak salah langgar, dia langgar tiang bengkak. Lepas tu minta IC. Dia langgar, lepas tu dia minta IC. Aku tak faham. Langgar dia minta IC kan. Lepas yang jam kan. Mampu lah. Okey Don, terima kasih atas perkongsian ni. Terima kasih Don. Okey bro. Roger. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tu Don Jai. Dia terawal dia lah duk telefon saya, bro kena balon ni, Long Tiger ni kena balon. Saya malah lah kan. Kita ni, saya ni orang kenal saya ni politik kan, cerita gaduh-gaduh macam tu tak minat. Tapi bila satu persatu kita nampak benda ni bahaya, maka kenalah. Jadi saya nak telefon pula ni orang yang mula-mula mendedahkan secara langsung pasal Abdul Hamim akal Long Tiger ni semalam. Waalaikumsalam Tok. Aku tengah buat live ni. Aku dah ikut lah. Okey, jadi sekarang ni macam kita bincang semalam lah Jadi aku rasa ni pun peluang terbaik untuk hang jelaskan tentang apa yang berlaku. Sebab semalam kau dedahkan, kau telefon perempuan tu mangsa rogol, kemudiannya kau nak buat kebenaran, tapi bila malamnya si Abdul Hamim ni buat report polis ke atas kau, ugut nak saman kau. Jadi aku rasa kau perlu untuk bercakap ni dengan live aku yang ada ni, perkara yang sebenarnya, apa yang sebenarnya yang kau nampak sekarang dalam isu ni sekarang ni. Kat mana sebenarnya yang salahnya ni, yang dia nak saman kau ni? Okey, Assalamualaikum kepada semua follower Bapak Azri. Aku pun terima kasih banyak hang panggil aku live ni.
Pertama sekali aku cerita macam ni lah. Aku kawan dengan dia selagi mana dia nak buat benda kebenaran. Tapi hari ke hari aku nampak dia cuba nak pakai aku. Dia dah minta aku, dia kata, Tok, hang ada tak lubang ataupun kaki dalam KDN? Aku tak boleh buat. Ada kawan aku ni, sebab dia ada CJ dia tak dapat IC pun nak try minta. Aku cerita lepas kes macam ni, baru aku tahu kata dia nak minta untuk diri dia sendiri. Yang ni yang aku cerita betul, tak percaya ke yang mampu aku. Aku pun ada bincang, aku tanya mampu, hang ada tak apa ni lubang dalam KDN? Engkau dia tanya aku lah. Aku tanya hang, aku dah. Tok Singa tanya saya, ada lubang KDN tak? Saya cakap tak ada, saya tak kenal KDN ni. Baru saya teringat, rupanya Long Tiger tengok Tok Singa ni punya dah baik dengan si Abdul Hamim ni, sampai tanya ke pasal KDN. Tak tanya pun pasal apa KDN, rupanya untuk Abdul Hamim ni. Siut betul lah budak ni. Lagi satu dia nak bawa, dia nak suruh aku pergi jumpa dengan Datuk Ayub kan, minta biji sebab aku ada sikit lah kenal dengan ni. Jadi aku kata kat dia, start dengan aku, start dia yang dia kelak dengan aku tu sebab kes ni lah. Aku kata dia, mana boleh, aku pun tak boleh nak jumpa ikut-ikut sebab Datuk Ayub Khan ni kawan rapat dengan arwah mak aku, bukan aku yang boleh jumpa ikut-ikut. Betul lah. Start tu dia jadi macam, dia kata, takkan kawan-kawan pergi jumpa. Aku kata bukan kawan, kata masalah ni. Masalah ni, kita nak pergi jumpa ikut-ikut tak boleh. Bagi masalah kata, dia macam mendesak aku. Jadi sebenarnya aku pun dah backup dia banyak sebenarnya kan. Aku cuba nak tolong, cuma sebab aku minta maaf, aku tak tahu dia ni memang. Kalau aku tahu memang aku tak ikut lah. Minta maaf kan. Ada masa dalam hidup kita ni, masa kita bodoh. Ada hari bodoh. Jadi aku terima lah hari bodoh aku tu. Jadi kita ni nak bawa dia seperti mana dia beritahu dia nak berjuang agama Islam apa semua, tapi cara dia tu macam aku yang rapat dia ni sebenarnya macam ni. Mungkin orang tak tahu, dia kawan dengan aku dalam masa dia buruk ayah apa badan dia buruk, orang tu dia buruk ni, padahal dia dalam masa sama dia pun baik dengan dia. Jadi dia ni orang yang bersalam. Sebab tu orang kanan dia, aku pun pelik juga sebab apa orang kanan dia semua pakat belah macam angah apa semua pakat belah habis. Dan dia berasa dia hebat. Baru ni dia sebelum ni dia betul cabar polis, kerja polis dia hantar macam-macam lah, polis main rasuah lah, macam-macam lah dia ni punya. Aku jadi benda ni aku tak nampak lagi, tapi bila fitnah ni keluar, aku kata Long, kita nak perjuang kebenaran. Jadi tolong buat satu-satu untuk last tu dia beritahu aku malam, dia kata sebelum aku dadahkan benda ya, dia kata kalau boleh hang tak boleh campur hai aku, dia kata sebab ni hai aku maruah aku semua. Aku kata kalau hang beritahu betul, aku dah cara nak buat, aku je dekat hang. Hang ingat aku telefon hang, aku suruh hang dekat sikit, jangan bagi nasihat tu. Ya, hang telefon aku malam tu. Aku ada, yalah. Sampai orang kata apa kita ni nak tolong sampai tahap tu, tapi tak sangka lah kan. Jadi bila kita dedahkan isu ni, dia kata kita khianat. Bukan khianat, kita nak tunjuk siapa betul. Kita tak akan membela kawan kita sendiri kalau benda ni melibatkan maruah seorang perempuan. Betul. Dan kita ada adik, kita ada anak. Betul. Kalau benda ni jadi kepada anak kita, bangsa kita, kita nak biar. Dan kita tahu lah dia ni Myanmar, lagi lah aku tak boleh. Bukan kita nak hina bangsa ni, kita bukan Asobiah, tapi masalah dia, hang siapa nak cakap hai Melayu, hang siapa nak cakap politik Melayu, hang siapa nak pertikaikan kerja-kerja PDRM. Jadi aku haraplah kepada semua yang masih duk rasa sayang kepada dia, tolonglah stop lah. Dan kita pun dah kenal dah cukup dia ni, dia tipu banyak. Dia cakap memang tak betul, pusing lah. Macam mana hang tengok aku cakap dengan dia rumah macam tu lah rumah Betul. Lala dia kata dia mamai pula, Rasulullah pun bukan Melayu. Ini pun satu masalah juga. Sebab kita jumpa berkenaan dengan agama dia tu. Betul. Apa agama dia tu yang kita jumpa tu? Bahai. Dalam hasil carian kita jumpa agama dia ni bukan agama Islam, tapi Bahai. Tapi ini bukan nak memfitnah, tapi ini rekod yang kita jumpa lah. Jadi bila dia cakap Rasulullah pun bukan Melayu, jadi memang terkejut. Dan dia satu benda yang confuse lah. Sebab agama, aku pun tak tahu sangat bahai ni kan. Tapi ini bahaya lah. Ini bukan main-main, ini bahaya lah. Betul. So Tok, macam ni bro, macam ni aku kawan dengan hang jujur dengan aku pun jujur dengan hang. Jadi salah betul tu. Jadi dia tak jujur dengan kawan-kawan dia sendiri. Yang ni yang buat dia makan diri. Yang tu yang aku beritahu tu.
Dia ada kontak tak, Tok? Dia tak kontak aku. Apa pun tak kontak lah. Cuma dia merayu-rayu dengan Tok Jinai. Oh, dia merayu dengan Tok Jinai? Apa cerita? Tok Jinai semua hantar aku. Tok Jinai beritahu dia telefon banyak kali. Lepas tu last kali Tok Jinai suruh dia buat permohonan maaf lah. Dia buat permohonan maaf apa semua. Tapi Tok Jinai dah. Sebab dia kata akaun dia di Godam. Sebab dia kata kat Tok Jinai, dia kata apa? Dia kata ni takat yang ni semua libas sekali lah. Dia nak libas. Dia nak libas Tok Jinai. Dia ada komen tu. Dia nak libas Tok Jinai. Lepas tu dia kata apa? Lepas tu dia kata akaun dia kena Godam. Tapi yang syok lepas kena Godam boleh pula Godam. Ini semua dia punya haram jadah betul tau. Ikon Godam lepas tu komen tu hilang. Come on lah. Dia mungkin untuk orang-orang Rohingya ni boleh lah dia tipu kan. Dia too much lah Tok kan. Tapi alhamdulillah lah 2 hari ni banyak pendedahan pasal dia jabatan netizen, rakyat-rakyat pun banyak yang tampil bagi pendedahan, bagi kebenaran, sampai kan surat beranak dia pun keluar. Jadi cukup lah Tok kan. Dan ini perkara yang kita selalu cakap Tok. Ni Tok Singa ni antara yang dengan saya ni awal menggerakkan kempen penyatuan ummah, mengajak orang Melayu bersatu. Lama dah ni, 2018 punya cerita ni. Hari-hari kita bercakap pasal penyatuan ummah. Jadi hari ni penyatuan ummah dah berjaya Tok. Cuma kita nak sentuh sikit lagi. Tanam sikit lagi semangat dan juga kesedaran untuk anak-anak Melayu kita. Jangan alpa, jangan lupa Tok. Jadi ini perkara penting Tok. Tok betul Tok? Jadi insya-Allah lah aku pun terima kasih. Sebenarnya aku tak hina netizen. Aku terima kasih kepada semua netizen, follower aku, follower siapa sekali. Utusan Rimba sebenarnya permulaan Utusan Rimba ni buat ni memang satu dia macam seolah-olah dia letak kepala dia nak kena sebelah lah. Sebab masa tu orang macam dia buat pendedahan ni satu benda yang bahaya bagi aku lah. Betul. Tapi dengan semangat dia buat dengan kejujuran yang Utusan Rimba buat, dan akhirnya aku pun cerita dan bom tu di tangan hang lah. Bom aku tak boleh kata apa lah. Bom nuklear ni bagi aku bom lah. Dia tu terus habis tu ya. Jadi bukan kita nak matikan kiri orang tak, tapi kita nak beri sedaran kepada orang Melayu. Jangan sampai bangsa kita sendiri dibangsatkan oleh bangsa lain. Itu saja. Betul. Jangan jadi bangsat. Jangan dibangsatkan oleh bangsa lain. Orang Melayu kena ingat ni tanah Melayu ni. Tok. Ada apa-apa lagi nak sampaikan? Tak ada apa, aku pun tak ada apa lah. Aku terima kasih lah kepada hang, kepada Utusan Rimba dan kepada semua follower netizen. Semua aku terima kasih banyak lah dengan berkat-berkat doa. Jadi kita nak kebenaran ni, kita nak tolong wanita yang mangsa roboh si Long Tiger ni ataupun Abdul Hamim ni. Jadi kita doa lah sama-sama supaya benda ni dapat pengadilan lah kepada semua pihak. InsyaAllah bro. Baik, insyaAllah. Thank you Tok. Terima kasih Tok. Baik Tok. Baik, Assalamualaikum. Salam. Tu dia Tok Singa. Jadi saya pun nak minta juga dengan semua, kepada mana-mana yang sebelum ini ada kes dengan Abdul Hamim Akal Long Tiger ni, sama ada pernah dipukul, sama ada pernah diperas ugut, ataupun pernah ditipu, ataupun pernah dicabul, ataupun pernah dirogol oleh Abdul Hamim ni, untuk membuat laporan polis. Spesies macam gini, orang macam gini kita tak boleh lepaskan. Tak ada sifat kasihan pun dalam keadaan hari ini ke atas mereka individu yang seperti Abdul Hamim Akal Long Tiger ni. Tak boleh. Jadi saya minta, kalau ada mana-mana yang pernah, yang macam saya sebut tadi, terutama mereka-mereka yang pernah diugut, diperas ugut, untuk membuat laporan polis, dan kita minta pihak polis untuk mengambil tindakan di atas apa yang telah dilakukan oleh Abdul Hamim Akal Long Tiger ni. Jadi guys, inilah perkongsian malam ni. Terima kasih, ada 46,000 tadi tengok. Dan saya harap, saya ambil kesempatan ni, saya harap juga orang Melayu jangan berpecah belah. Jangan. Termasuklah juga dengan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Kita kena pastikan supaya penyatuan kita ini tidak lagi berpecah, kerana kita mesti rebut kuasa yang ada. Kuasa ekonomi kita kena rebut. Kuasa pentadbiran dalam kerajaan kita kena sebut. Kuasa untuk merentah juga kita perlu rebut.
kita kena pastikan jangan kita hilang kuasa. Apatah lagi kuasa-kuasa yang ada di